Assalamualaikum and a very good day to you all. Welcome to Pecutan AAM 025 2324 siri 1. Okey, untuk soalan yang pertama 1A, pertamanya kita kena fokus pada bahagian yang ini. Okey, dan kamu guna rumus yang asal lah. Rumus yang asal adalah apa? PA union B sama dengan PA tambah PB tolak PA intersect B. Okay. So, kita dah dapat A kita 5/8. Okay. A kita 5/8 over here. Okay. And then tambah tolak B kita apa? B kita 3/16. Okay. So, 3/16 dekat sini. Dan union kita adalah 3/4. Letak 3/4 kat sini. Dan from what we substitute, we get A intersect B. So if you simplify this correctly, you should get 3/4. Kejap, salah. So 5/8, 3/16 adalah 10/16 tambah 3, 13/16 tolak 3/8. 3/4, sorry. So kita tukarkan 3/4 kepada 16. 4 darab 4, 16. 3 darab 4, 12. Okay, so kita dapat 1/16. Okay, sudah dapat the first part lah. Tapi belum jawab soalan lagi. Belum jawab soalan lagi. Dia suruh cari probability A given B prime. Okay, so first kita apply dia punya rumus B prime. Yang atas P A intersect B prime. Okay, untuk yang ini kita kena sketch ke atas lah. Okay, if it's were me, then saya kena buat lah macam tu. Okay, so ini adalah A. Okay, dan ini adalah B. Ya. Yeah. Okay, now apakah maksud A intersect B? Okay, so A intersect B maksudnya mana kawasan yang A? Ini kawasan yang A, ini kawasan yang A. Ya. Mana kawasan yang bukan B? Yang ini B. Bukan B yang mana? Bukan B. Bukan B. Yang mana ada dua-dua? Bulan sabit ni lah. Bulan sabit ni. Now, we can achieve the same thing. Kita boleh dapat luas yang sama dengan menolak A dengan A intersect B. Okay. Kita kena tolak yang tengah ni. Tu yang dapat tu. Okay. Dah dapat. Yang bawah pula adalah 1 tolak PB. Okay. Dah dapat semua tu, kita gantilah. A 5/8 tolak intersect yang baru dapat 1/16. 1 tolak PB. B adalah 3/16. Okay. Jadi kita dapat 5, 8, 16, 10, 9/16. 1, 16, 3, 16, 3, 16, 13. 3 lah, 3/16. 3/16. Betul ke? Betul ke 3/16? 13/16. Saya salah. 13/16. Sebab 1 adalah 16/16. Jadi 16 tolak 3 adalah 13 ya. Jadi 9/16 per 13/16 adalah 9/13 lah. Okay. So, the first part done already. Okay, let's move on to the next one. Okay, 1B. Hence, determine whether A and B are independent. Okay, jika A and B adalah independent, maka dia kena menepati satu syarat, iaitu PA intersect B mesti sama dengan PA darab dengan PB. Okay, tadi A intersect B kita mana tadi? 1/16 kan? Okay, so jadi kita kena cari left hand side dulu. PA intersect B kita dah dapat tadi 1/16 ya. Dan kita cari right hand side kita. Right hand side kita adalah PA darab PB, iaitu 5/8 darab 3/16. Okay, 5/8 darab 3/16 kita akan dapat 15/128 ya. Okay, jadi dekat sini kita tengok since apa? Sama tak dia? Kita kenal pastilah. Since PA intersect B tak sama dengan PA darab PB,
So A and B are not, pula salah are not independent. Okay, itu sahaja. Okay, next question, nombor 2. 3 companies X, Y and Z have 50, 75 and 100 employees. Okay, kita isi yang mana boleh isi dulu. Jadi ini kita kena pakai two-way table. Kena pakai table lah. So, dia kata X have 50. X have 50. Manakala Y have 70. Y have 75. Okay. Y adalah semua Y lah. Termasuk lelaki dan perempuan. Okay. Dan seterusnya, Z ada 100 pekerja. Jadi, dia punya jumlah kat bawah ni. Itu yang ada sum tu. Okay. Dah. Okay, next. Of which yang mana 50, 60 dan 70% are men. Men kat mana? Aku buat yang belah atas. Okay. Jadi apa tadi? Yang ini adalah 50%. Yang ini 60%. Yang ini 100%. Ya. Okay, 50% bermaksud apa? 50% bermaksud separuh daripada 50, iaitu 25. Yang ini automatik lah 25 juga kan? Okay, untuk yang 75 pula, 75 ni pula 60% dia adalah 100%. 70 la ilaha illallah. Tak perasan. 70% my bad. Okay. Now, untuk yang ini pula 75 pula, jadi 60% dia adalah 45. Jadi baki dia 35 lah. 30. Apa ni? Congak pun salah. Okay, so kalau 100, 70% berapa? 70 dan baki 30. Okay, so kita sum juga sebelah sini untuk mendapatkan 225, 225, 85 dan 140. Selesailah table kita. Ini baru step 1. Belum lagi kita nak selesaikan soalan yang diberi. Okay, let's have a look. The first question. Okay, calculate the probability that the employee resign from company X or Y. Kenapa cerita pasal resign? Tengok balik dekat soalan. Assume that resignation are equally likely among all employees. Jadi, pekerja yang kita pilih daripada table ini adalah pekerja yang akan resign. Bukannya pekerja yang dipilih. Soalan ni dia trick sikit saja bagi kau panik. Sebenarnya tak ada apa pun. Okay, jadi apakah probability dia resign daripada X or Y? X or Y bermaksud P, X or Y. Union lah. Jadi macam ni union? Okay, kita PX tambah PY tolak PX intercept Y. Okay. So, di manakah PX? PX adalah 50. 50 per. Kena ada per sebab dia probability. Dia bukannya number, bukan bilangan. 225. 225. Okay, kemudiannya kita tambah. Saya letak simbol dulu kot. Baru tolak lah. Okay. Lepas tu seterusnya apa? Company Y. 75. 75 per 225. Okay, sekarang kita nak cari intercept X dan Y. Okay, ini X, ini Y. Ada tak intercept dia kat sini? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, nak isi apa? Kita isi 0/225 ataupun 0 lah. Sama je. Okay, so apa nak buat ni? Kita total lah dia. Kita total 125 per 225. Ini kalau tak silap saya boleh simplify. Boleh simplify. Kita akan dapat 5/9. Okay, seterusnya B. Find the probability that an employee resign for company Z. For company Z. Maksudnya dia nak yang resign tu daripada Z sahaja. Jadi di manakah Z? Di sini. Di manakah semua Z? Di sini. Jadi dia adalah PZ. PZ apa? 100 per 225. Dan cantikkan, you should get 4/9. Okay.
Seterusnya, question 2C. If a man resign for a company, what is the probability that he works in a company? Okay, kalau ada if ni, dia adalah soalan conditional. Bila conditional, kamu kena cari dulu perkataan probability itu. Probability dan tengok belah kanan dia apa. Okay, probability ni kita ganti dengan huruf P lah. Okay, lepas tu kita tengok probability apa? Tengok selepas dia. That he works in a company, Z. Z. Jadi, probability Z. Lepas tu, conditional ni dia ada tiang tau. Dan tiang ini dia ada dua perkataan yang dia adalah simbol untuk dua perkataan dalam soalan. Perkataan pertama adalah if. Perkataan kedua adalah given. Dan selepas dia, cerita selepas dia adalah benda tu. Kat mana kita jumpa if? Di sini. So, letak tiang tu. Tengok sebelah kanan dia. If a man resign for a company. If a man resign. So, this question are talking about a man. Jadi, man kat sini. Okay. Jadi, kita apply rumus dia. P, Z intercept M. M. Okay, over P, M. Settle. ZM, mana Z dengan M? Ini Z. Mana M? Jadi ini 70 lah. Okay. 70. 70 per 22, 5 per M sahaja. Mil sahaja. Mil mana? Mil sahaja 140 per 22, 5. Okay. Dan tekanlah kalkulator. Kamu should get 1/2. Okay. Next. Soalan 3A ya. Okay, let the probability function of x be px equal xk, x plus 1 squared, whereas x equals to 0, 1, 2, and 3. Find the value of k that makes this a probability distribution function. Okay, untuk ini, ada perkataan discrete patutnya kan? Tapi tak apalah. Okay, kita dah tahu dah dia adalah discrete daripada sinilah. Okay, ni adalah contoh discrete random variable Okey, yang mana dia mesti mematuhi benda ini. The sum of px px equal x mestilah sama dengan 1. Jadi kena buat apa? Kita ambil setiap nilai dia dan kita gantikan dia dan kita tambah dengan nilai yang seterusnya kita ganti. Okey, so the first one kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan 0. So k 0 plus 1 square tambah 1 K1 plus 1 square tambah 2 pula 2 plus 1 square tambah K3 sekarang 3 tambah 1 square sama dengan 1 kat sini sama dengan 1. Okay, kita simplify dia kita akan dapat dan kita perasan kita ada semua K kat sini. Okay, yang mana kita boleh faktorkan dia. So, we put K outside. What's inside? 0 tambah 1 kuasa 2, 1. 1 tambah 1 kuasa 2, 4. 2 tambah 1 kuasa 2, 9. Dan 3 tambah 1 kuasa 2 adalah 16. Sama dengan 1. Dan K adalah 1 per 30. Ya. 1 per 30. Jadi, K kita adalah 1 per 30. Okey, seterusnya. 3, ni 3B Aduh, salah type pula. 3B jadi ini adalah kita punya function lah. Ke ada function kat sini? Tak ada. Find the value of K je tak ada. Tak payah nak cari function dia apa. Kita nak K sahaja Okey, jadi kita masukkan balik dalam bentuk function, kita dapatlah sebegini Now, how to get compute x greater than 1? Kita kena tengok ada berapa x yang terlibat. Kita ada 0, kita ada 1, kita ada 2 dan kita ada 3. Jadi, greater equal 1 bermaksud kita nak 1, 2, 1, 2 dan 3. Kosong ni kita tak nak. Jadi, kita ada 2 cara. Okey, pertama, kamu cari Px greater 1 adalah Px sama dengan 1 tambah Px sama dengan 2 tambah Px sama dengan 3. Tapi kamu ganti semua ni lambat. Jadi kita boleh buat lagi satu cara. Atau satu tolak tak nak. Siapa yang kita tak nak kat situ?
X sama dengan 0. So, X sama dengan 0. So, saya teruskan yang ni saya tak buat. Okay, saya buat yang ni kat sini. Okay, 1 tolak, apa tadi? 1 per 30, 0 plus 1, square. Jadi, kita dah akan dapat 29 per 30. Inilah jawapan untuk 3B. Okay, next. Soalan 4A ya. Okay, the Sultan Abdul Halim Airport claims that 85% of their flights are on time. Okay, jadi di sini, this one is talking about flights are on time. Okay, in a sample of 30 flights, dia dah sebut 30 flight pula. 30 flight pula. 30 flight ni apa benda? Ini adalah merujuk kepada bino distribution. X adalah, buat sinilah. X adalah bino distribution whereby kita punya bilangan N kita adalah 30 dan kita punya probability of success adalah 0.085. 85. Betul ke? Betul. Betul. Okey, 085. Tapi 085 ni adalah on time. Dan X ni pun kalau kita define dia adalah number of flight on time. Dia kena serupa kat sini. We have to talk about the same thing. Tapi sekarang soalan cerita pasal delay. Jadi 10 flight delay ni bukan X. Dia adalah Y. Dia adalah Y. Dia adalah Y. Okay. So, the question asking probability X sama dengan 10. Bukan X. Saya salah. Y. Dia adalah 10. At most. Saya salah. At most Ni at most. At most bermaksud paling, at most apa paling banyak saya buat macam ni kot. Okay. Paling, kalau at most paling banyak, tak banyak lah. Tapi boleh sama, at most boleh kurang. Okay. So, dia adalah less than equal. Okay. Dia adalah less than equal. Tapi sekarang ini, okay, dia adalah flight on time. Okay. Flight on time, kita kena tukarkan dia lah. Flight on time. Okay. Lupa pula. Mana boleh baca pun 0.85 kan. Okay. X ni kita kena tukar kepada Y. Y yang mana binomial 30 0.15. 0.15. Okay. So, sekarang boleh buat dah. Okay. So, Y less than 10 adalah 1 tolak probability Y greater equal 11. Sebab 10 tu kita nak. Jadi, kita tolak yang kita tak nak, iaitu 11 ya. Okay. Jadinya, seterusnya kita baca dalam buku, kamu akan dapat 1 tolak 0.0029. You should get 0.9971. Okay. This is the first question. Part A. Okay, seterusnya 4B1. The Sultan Abdul Halim Airport claims that 85% of the flight are on time in a sample of 40 flights. Okay, jadi kat sini kita ambil balik yang ini pun boleh. Okay, kita ambil yang ini pun boleh. Copy. Kita ambil, kita letak sini. Okay, kita letak kat sini. Tapi kita jangan lupalah, ini adalah, jap, on time delete ni tak delete. Okay, delete. Jadi ini Y adalah number of delay. Kalau X tadi kat atas adalah number of on time. Jadi kita tukarkan kepada Y. Okay, tapi sekarang bukan 30 dah, dia adalah 40 ya. Okay, so this question dia tanya expected number of flights. Expected number adalah, okay, expected number adalah number, okay, expected number adalah sebenarnya mean ni. Mean dalam bino hanyalah sekadar N multiply by the probability of success. In this case, dia adalah 40. Ya, 40
Darab 0.15 ya. Jadi kita akan dapat jawapan dia sebagai 6 lah. Jadi ini jawapan untuk 4B1. Okay, next. In a sample of 40 flights, find the probability that 5 to 10 flights are delay. Okay. Jadi dekat sini, tadi kita dah dapatkan Y kita tadi. Ambil balik sini lah. Ambil je lah semua ni. Ambil je semua ni. Ambil semua ni, kita tepek sini. Okay, tepek atas ni lah. Dah tak ada dah X tu, tak payah fikir dah. Okay, in a sample of 40 flights, find the probability day 5 to 10. Okay, probability 5 to 10. Okay, jangan lupa, ni adalah Y, bukan X. Okay, delay. Delay adalah Y. Dalam soalan ni lah, kalau kau buat delay tu adalah X, akan buatlah X. Ikut huruf kamu. Yang penting kamu define dengan betul. Okay, kalau 5 to 10, dia ada equal sign. Yang itu jangan lupa lah. Kalau dia kata between 5 to 10. Ini 5 tak masuk X ataupun Y, tak masuk 10. Ini maksud dia. Kalau ada inklusif, dia ada lagi equal balik. Tu dia jahat sikit lah soalan. Memang macam tu lah. Soalan memang suka bagi jahat. Okay, ini adalah Y greater equal 5. Tolak Y greater equal, yang kita nak 10, kita tak nak 11. Kita tak nak 11. Jadi greater 5 adalah 0.7367 tolak 0.0299. Kamu sepatutnya dapat 0.70888 pula. 68. 68 ya. Okey, sudah dapat ya. Okay, now let's go to the next question. On average, okay, a shopkeeper sell a particular make of computer at a rate of 3 per week. Kalau dia kata pasal average, lepas tu ada per week kat belakang ni, dia merujuk average 3 per week. Dia merujuk kepada Poisson distribution. Okay, Poisson distribution per 1 week. Okay, dia punya lambda adalah 3. Begitulah dia. Okay, find the probability that the shop sells at least. Okay, at least maksudnya apa? Kalau saya suka buat benda ni. Okay, tak muat pula. Macam ni. Okay, now at least 3. At least maksudnya sekurang-kurangnya 3. Kalau sekurang-kurangnya 3, dia tak boleh kurang lagi. Dia boleh sama, dia boleh besar. Okay. So, at least adalah PX. PX greater equal berapa? 3. Greater equal 3. Jadi greater equal 3, kau baca je lah buku dia. Baca je lah buku. Baca je lah table. Baca table at lambda sama dengan 3. Jadi, you should get 0.5768. Okay. Now, untuk yang seterusnya ni, kita kena ni tak, on average particular expected number of particular make of computer sold in 4 weeks. Okay, tak ada hal. Okay, jadi kita kena ambil yang asal lah sebab dia dah berubah. Okay, jadi soalan apa ni? Soalan Poisson ni, kamu kena take note dia punya per week kat belakang kurungan tu. Sebab soalan dia akan boleh berubah. Per week belakang tu boleh berubah. Seperti contohnya soalan ni lah. Asal dia bagi 3 per week. Kat atas, alamak, pen aku hilang. Okay, asal 3 per week. Tapi tiba-tiba dia sibuk duk bising pasal 4 weeks. So what happened over here? Dia sudah berubah. X kita sudah berubah. Seperti hati kita lah ya. Kadang-kadang berubah. Okay, jadi 1 week menjadi 4 weeks. 1 jadi 4, apa yang kita buat? 1 jadi 4, apa kita buat? Kita darab 4. Jadi apa yang terjadi pada 3 ni? Kita kena darab 4 juga, menjadi 12. Dan kemudian soalan tanya, what is expected number? Jadi dalam Poisson, expected number ataupun mean adalah sekadar dia punya lambda dia, iaitu 12 lah. Jadi 12, itu sahaja. Okay,
Okay, next. On average, ini yang tadilah yang asal. Okay, if the probability of having no sale in R weeks is 0.0025, determine the value of R where R is an integer. Okay, ni ada ke keperluan untuk kita buat R weeks? Tak ada. Oh, tak ada. Tak payah. Tak payah salin yang asal tu sebab dia tak relevan pun. Ya. Kita kena tukar ayat ni dalam bentuk ayat matematik. Okay. Perkataan pertama, probability. Kita tukar. Dia menjadi huruf P. Huruf P. X apa? X apa? Tengok seterusnya. No sales. No sales. No sales maksudnya apa? X sama dengan 0. X sama dengan 0. Lepas tu, in R weeks. R weeks tak apa. R weeks tu R yang kita tak tahu. Is ni ada is ni. Ada is. Is maksudnya apa? Is adalah sama dengan. Okay. Is 0.0025. 0.0025. Nampak dia susun elok cantik je sebaris. Jadi kamu tulis pun elok je cantik je sebaris. Ikut warna saya tunjuk tu. Okay. Sekarang dekat sini Px sama dengan 0 ni, okay, Px sama dengan 0 ni kita boleh pakai formula. E negatif apa kuasa apa nama tu, something factorial, sama dengan 0.0025. Okay, jadi apa yang kita nak ganti kat situ? Okay, kita tahu tak lambda kita? Tidak tahu. Bila tidak tahu, kita punya lambda adalah lambda. Okay. Jadi ini pun lambda kita di sini. Tapi yang kita tahu adalah apa? Kita punya bilangan X kita, iaitu 0. So 0 di sini dan 0 di sini. Okay. Jadi bila kita teruskan kita punya kiraan, ini adalah 1. Ini pun adalah 1. Jadi yang tinggal adalah E negatif lambda sama dengan 0.0025. Okay. Lepas tu tak muat. Aku buat sebelah sini. Okay. So apa nak buat kat sini? Kita log both side. Kita ln lah. Ln both side. So ln E negatif lambda sama dengan ln 0.0025. Tapi yang ini kamu akan dapat nilai negatif. Sebab itu dia akan offset balik negatif kat sini. Dan ini boleh buat apa? Pergi hadapan. So kita dapat negatif lambda adalah sama dengan, nak buat sini dulu lah. Negatif lambda ln E sama dengan ln 0.0025. Okay. Dan ln E ni adalah 1. Jadi yang tinggal adalah negatif lambda. Adalah ln something. Ini kamu tekan kalkulator kau dapat negatif something. Negatif, tak kisah negatif apa pun. Jadi kamu akan simplify, kamu tekanlah kalkulator, kamu akan dapat lambda itu sebagai 6. Okay. Dan 6, lambda 6, tak muat, aku tulis kat sini. Lambda 6 ini adalah for berapa weeks? For berapa weeks? For berapa, tak tahu weeks. Tapi yang penting adalah R ni adalah gandaan kepada weeks tu tadi. Dia adalah R. Oh, R weeks. Tiba aku pula blur. Okay, for R weeks. Kan? Okay, yang asal kita dapat apa? 3 for 1 week, betul tak? For 1 week kan? Okay, kalau 3 nak jadi 6, apa kita buat dengan 1 tu? 1 tu darab 2. Ini pun kita darab 2. Jadi R adalah 2. Gandaan dia je, tak ada apa pun. Gandaan dia saja, tak ada apa pun. Okay, jadi dah habis. Okay, so thank you for your time and attention. Assalamualaikum. Have a good day.